Assalamualaikum Prof. Nama saya Rohaya binti Abdul Rahim dengan nombor matrik 210203. Okay, sebelum saya startkan video ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab Prof dah bawa saya dengan kawan-kawan saya pergi belajar sambil berjalan ke Ladang 16. Best sangat Prof sebab saya student ASPA tapi saya tak pernah ada kesempatan pun nak pergi sebab COVID. Okay, saya start. Pada 16 Januari, kita adakan lawatan dekat Ladang Tenakan UPM. Kita pergi ke dua lokasi iaitu tempat Lembu Tenusu dengan Ladang Rusa. Jadi saya akan ceritakan apa yang saya belajar dekat tempat Lembu Tenusu terlebih dahulu. Okey, dekat Ladang Lembu Tenusu ada 3 aktiviti. Yang pertama, kita dengar sedikit sebanyak latar belakang tentang lembu-lembu. Yang kedua, kita tengok cara nak perah susu lembu. Dan yang ketiga, kita bagi anak lembu minum susu. Okay. Dekat UPM ni, dia ada 2 jenis baka. Sahiwal dan juga Jersey. So, ibu atau induk yang dah matang umurnya mestilah lebih kurang daripada 18 bulan. So, bila dah matang, kita akan kahwinkan dia. So, kaedah pengawanan untuk lembu ada 2. Natural mating dan juga artificial insemination ataupun kita panggil dia sebagai AI lah mudahnya. So, AI ni kita buat secara suntikan ke dalam vagina lembu macam manusia juga. Kita akan masukkan semen daripada seekor jantan. Semen daripada seekor jantan ni kalau kita simpan dia dalam nitrogen, dia boleh tahan berpuluh-puluh tahun. Okay. Kalau natural mating ni seperti mana yang terapkan dekat UPM sendiri, dia ada ratio dia sendiri. So, untuk ratio lembu jantan seekor, lembu betina 15 hingga ke 20 ekor, kita boleh masukkan dalam satu tempat untuk dia buat pengawanan lah. So, tanda-tanda lembu miang ataupun dia dah bagi interest adalah dia punya wal-wal tu akan bengkak dan juga ada kemerah-merahan. Dia akan mengeluarkan lendir yang jernih dan juga dia kerap berbunyi bising. Okey. Untuk lembu tenusu, lepas lembu betina tu beranak, kita akan asingkan dia daripada anak dan juga ibu. Kenapa kita asingkan dia ni? Sebab kita nak ambil susu ibu dia lah. Kalau kita letak sekali, mestilah anak dia akan minumkan susu daripada ibu dia. Ibu lembu ni, dia ada susu kolesterol. Di mana kita panggil susu awal ibu lah. Susu ni dia akan keluar dalam tempoh 3 ke 5 hari. Jadi, untuk ibu lembu yang baru melahirkan anak, kita akan asingkanlah susu dia sebab susu ibu ni dia bagus untuk bagi dekat anak lembu tu bagi tujuan meningkatkan antibody. Jadi susu tu lah kita gunakan untuk bagi dekat anak lembu. So tempoh nak ceraikan susu untuk anak lembu adalah dalam ke-4 hingga 5 bulan sepenuhnya. Okay, untuk pengurusan dan penjagaan lembu tenusu dekat UPM, okay, ke lembu kat UPM ni kita bela dia secara free grazing iaitu ragutan bebas dekat padang ragut lah. Kita akan lepas untuk lembu-lembu ni pergi meragut kebiasaannya pada waktu petang. Okay. Lembu tenusu ni kita perah 2 kali sehari di mana waktu pagi dan juga waktu petang. So purata kuantiti susu untuk seekor lembu kat UPM adalah 7 hingga ke 8 liter sehari. Pagi biasanya lagi banyak penghasilan susu daripada petang. Sebab apa? Sebab sebelum pagi tu kan malam kan. Jadi dia sejuk, dia tak banyak buat kerja sangat. So dia fresh. So pagi tu banyak susu yang boleh kita perah. Berbanding dengan petang sebab siang kan panas. Jadi sebab tu lah petang penghasilan dia sikit je. Kuranglah waktu petang berbanding dengan waktu pagi. Sebelum pemerahan susu, kita akan bawa lembu-lembu ni pergi ke kandang. Kita akan mandikan dia untuk kita hilangkan dia punya stres. Kita nak sejukkan badan dia. So, susu yang dah disiap perah, kita akan simpankan dia dalam tangki penyejukan. Kita panggil sebagai cooling tank. Okay. Kita tak boleh biarkan susu pada suhu bilik dalam 3 ke 4 jam biar terus macam tu, tak boleh. Kita kena simpan terus sebab susu yang dibiarkan dekat suhu bilik yang terlalu lama, susu tu akan rosak. Jadi rugilah kat kita. Okay. Alat pemerahan yang kita guna tu, kita kena cuci dulu dengan air panas sebab nak matikan kuman. Sen kita nak ambil puting dia tu kan, nak masukkan ke dalam alat pemerahan tu.
So kita tak nak ada jangkitan kuman ke apa ke. Okay. Sebelum kita perah susu lembu ni, kita akan buat ujian California Mastitis Test ataupun kita panggil dia sebagai CMT. So test ni adalah untuk kita tahu berapa banyak susu yang boleh dihasilkan oleh seekor lembu. Susu tu dalam keadaan baik atau tak, selamat ke tak untuk kita gunakan. So kita nak tengok susu tu mengandungi bakteria yang banyak ataupun tak. Okay. Macam mana test ni dijalankan adalah kita akan ada macam color palette tu, ada 4 macam tu. Kita akan guna tu, kita akan ambilkan sampel susu dan kita campurkan dia, kita mixkan dia dengan reagent CMT tu. So kalau kita pakai 2 ml susu, reagent yang kita nak tambahkan pun 2 ml juga. So reagent tu dia digunakan untuk menghasilkan tindak balas lah. Kalau lepas kan kita letak dalam palette tu, kita goncangkan dia. So selepas 10 hingga 15 saat kita mixkan dia, kalau dia ada ketulan, maksudnya dia susu tu ada banyak bakteria lah. Kita kena tambah ubat ke apa. Ataupun selain daripada dia jadi dalam bentuk ketulan, dia akan jadi likat ataupun pekat. So bila dia ada ketulan, likat atau pekat tu menandakan susu tu dia ada banyak bakteria. Okay. Sebelum kita perah tu, kita kena pastikan dekat bahagian, kita kena basuh dulu bahagian puting tu, nak bagi bersih, betul-betul bersih. Lepas kita dah basuh, kita kena keringkan dia. Sebab apa kita kena keringkan dia, kan kita nak connectkan puting tu dengan alat pemerahan. Jadi kalau dia masih lagi basah, masih lagi ada air, titisan-titisan air tu, takut dia bercampur dengan susu yang kita dah perah tu. So akan ada chance lah untuk susu tu rosak. Okay. Selepas kita perah, kita akan ambil puting lembu tu tadi dan kita akan letakkan ke dalam tit dip. Tit dip nama dia. So, dia lebih kurang macam iodin lah. Kita nak tutup lubang pada puting tu. Kalau macam iodin kan, kalau kita luka, kita isi untuk matikan kuman kan. Tapi tit dip ni adalah untuk kita tutup balik lubang tu. Sebab kalau lubang tu terbuka, nanti kuman akan masuk, jadi bahayalah. Okay. Itu saja serba sedikit cara untuk pemerahan susu. Seterusnya saya akan share cara bagi anak lembu minum susu. Jadi ni adalah video saya sendiri yang bagi anak susu minum. Akan pegang kau. Jatuh rendah sangat. Afifah. Rahaya jangan rendah sangat. Raya. Okay, waktu kita nak bagikan anak susu tu minum, kita kena make sure, kan kita pegang susu, botol susu dia tu, kita kena pegang sebab dia suka menggigit. Jadi kita kena pegang, kita bagi dekat anak susu tu, tak boleh terlalu bawah dan tak boleh terlalu tinggi. Sebab kalau terlalu tinggi, takut susu tu masuk ke dalam paru-paru anak lembu tu. So kena sedang-sedang je. Lepas tu, lepas saya dah bagi susu tu, saya perasan anak lembu tu dia menggigit-gigit pagar besi yang kurung dorang tu. Dia menggigit-gigit. So, instructor tu bagi tahu anak lembu tu dia macam mogok lah. Dia macam merajuk. Dia nak lagi susu tu. Sebenarnya lembu yang saya bagi tu dia dah cukup besar dah. Jadi dia sajalah buat macam tu. Nak protes, tanda protes sebab dia nak lagi susu. So, itu saja aktiviti yang kita buat dekat ladang lembu. Okay. Lepas melawat ke ladang lembu Tenusu, kita pergi ke ladang rusa. Sebelum dapat peluang bagi makan dekat rusa-rusa tu, kami semua dengar dulu sedikit sebanyak apa yang ada kat ladang rusa tu. So waktu mula-mula sampai kat ladang rusa tu, saya dah tanyalah, kenapa ada rusa dekat bahagian sini? Kenapa ada dekat bahagian situ? Kenapa rusa-rusa ni tak duduk sekali je kan? Jadi, rusa yang kita nak bagi makan tu, dia telah dijinakkan. So yang ada kelompok yang duduk kat jauh sikit tu, dia tak dijinakkan lagi. Dia liar lagi lah kiranya. Okay. Kenapa kita selalu nampak rusa ni dia macam selalu gelabah ke apa? Sebenarnya rusa ni dia memang ada tabiat dia. Dia cepat nervous. Jadi bila dia nervous tu dia akan celapak lari dengan kawan-kawan dia. Jadi kita tak boleh buat dia nervous. Kita pelan-pelan. Bila cakap pasal rusa, mesti kita nak tahu mana satu jantan, mana satu betina kan. So macam tadi lembu. Kita tahu lembu dia jantan ke, dia betina ke, kalau dia betina sekalipun, kalau dia ada tanduk sekalipun, kita boleh je assume dia tu betina.
Tak semestinya ada tanduk tu jantan. Tapi kalau rusa pula, yang bertanduk tu jantan, yang tak bertanduk tu lah betina. Macam tu. Lepas dah dengar briefing daripada instructor kat situ, kita orang diberi kebenaran untuk bagilah makan dekat rusa-rusa tersebut. So, bila masuk dekat kandang rusa tu, ada satu seekor rusa ni, dia punya tanduk tu macam ada kesan darah-darah. So, tanyalah kenapa. Jadi, biasanya rusa jantan, dia punya alter, kita panggil alter tu, dia akan jatuh bila dia dah ready untuk bersenyawa dengan si betina. So, dia akan jatuh lah. Dia akan jatuh. So, tu menunjukkan dia dah ready lah. So, tanduk-tanduk rusa ni kita tak buang. Kita biasanya awetkan. Itu je lah. Untuk rasa badan rusa tu, dia punya kulit tu kasar-kasar sikit. Dia kasar-kasar. Itu je lah. Nak bagi makan. Bagi makan rusa, kita ambil dia punya makanan. Kita letak kat dalam tapak tangan. Kita bagi dia makan. So, itu saja untuk aktiviti yang ada dekat ladang rusa. Terima kasih, Prof. Inilah video refleksi saya untuk ladang ternakan. Kita sambung kepada part 2.